kita nak biar orang dengar, orang bercakap tentang kita. Itu termasuk daripada riak. Kalau kita seorang-seorang nangis seorang-seorang dalam bilik, ya Allah, nangis, adakah kita riak? Tak riak. Kita tak riak, bahkan kita bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kalau kita duduk seorang-seorang dalam bilik, duduk seorang-seorang dalam masjid, kita menangis, kita merintih, bagaimana yang seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam merintih, sebagaimana Umar bin Khattab merintih, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq merintih dan sebagainya, maka itu adalah pahala. Bahkan seperti mana yang Ustaz Zaharuddin sebut tadi, air mata yang keluar itu, tempat-tempat yang mengalir dengan air mata itu semua akan jadi syafaat bila kita berada dalam kubur kelak, bila akan jadi syafaat bila kita berada di padang mahsyar kelak. Jadi tak nak ke menangis, itu tak dipanggil riak. Kita tak dipanggil riak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang riak tengah orang ramai-ramai kita nangis. Kenapa? Aku teringat dosa aku yang besar. Saja dia buat pasal kat situ. Tak boleh lah. Lepas tu kawan pun tanya, apa salah nangis tadi? Saja aku tak tunjuk, aku ni hati lembut, dalam hati ada taman kata. Boleh pula kalau macam. Baik. Kenapa masa solat kita selalu ingat macam-macam pop up. Aku pop up. Macam-macam lah. Pop up seperti letak mana kunci. Itu memang. Itu yang Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nak jaga hati ni, nak jaga solat, sebab kena khusyuk dalam solat. Sebab solat itu antara sebab Allah tak jadikan rukun solat kena khusyuk. Itu sebab bila kita letak rukun, ada setengah orang dia sesat, dia ngaji fiqh tak ngaji sangat, dia dengar sikit-sikit gitu, ya, dia kata solat ni kena ada khusyuk. Itu sebabnya dah Allah dah masuk dah, alhamdulillah. Kenapa batal? Dah rakaat kedua batal. Tak, aku teringat gula nak kena beli ya. Dah. Kalau tak khusyuk, dia tak panggil rukun, tak batal sembahyang. Cumanya naqas, ada sedikit kekurangan. Itu sebab Dr. Wahbah Zahiri dia kata apa? Kalau ada orang sifat macam tu, cepat-cepat buat apa? Dia kata baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali dan sembuhkan halus. Slow, bagi keluar angin sikit dekat bahu kiri sebab syaitan duk ganggu kita. Jangan gitu. Itu untuk bomoh lagi ada orang. Jangan buat gitu. Jadi itu caranya. Jadi jangan kita kena jaga khusyuk. Cuba kalau yang terbaik. Saya tertarik. Para ulama kata kalau nak jaga kita punya khusyuk dalam solat, cuba hayati bacaan-bacaan yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau kita berimam, kita dengar tu imam tu baca. Itu sebabnya afdal bagi orang lelaki, cuba cantikkan bacaan Al-Quran. Cuba sedapkan bacaan Al-Quran. Jangan duk statik yang sama daripada suara tadika sampai sekarang. Nak mati, suara macam tu juga. Cuba perbaiki, tahsin saut, perbaiki suara. Kalau ada, bagi sedap sikit lah. Maknanya kau dengar tu orang, boleh nangis lah. Juga kat Mekah, kenapa pakcik-pakcik kan bukan ngaji agama belaka tu, tak faham Al-Quran, tak faham ayat bahasa Arab, tapi bila orang menangis pakcik-pakcik ni. Pakcik, kenapa pakcik faham ke tadi? Kenapa dia nangis? Maknanya dia tak faham. Boleh, tak ada masalah tuan-tuan. Maka dalam hal ni kalau nak jaga khusyuk, bagi faham ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak ulang kita menangis disebabkan bacaan-bacaan tersebut ya. Baik. Dah habis. Ada satu lagi. Keluarga saya suka tengok cerita Arab. Ustaz tahu-tahulah cerita Arab tu macam mana kan? Saja. Bagaimana saya nak nasihat ahli keluarga saya itu supaya hatinya tak sakit? Ginilah, dia suka tengok cerita Arab, betul. Ramai orang tanya saya, Ustaz, peliklah saya Ustaz. Bila saya tengok dalam TV, orang Arab dia nyanyi Ustaz. Dia nyanyi lagu Allah Allah ya Baba, Allah Allah ya Baba. Ustaz, dia nyanyi nasyid tapi lagu dia rambut dia terbuka Ustaz, aurat tak turun, dia pegang perempuan Ustaz. Kenapa nasyid macam tu Ustaz? Itu bukan nasyid. Dia memang orang Arab dia tu, dia suka sebut Allah, dia sebut pegang tasbih tu, tak tengok lagi hak betul. Hak pakai jubah pusing tasbih gitu. Tuan-tuan, pening. Orang Arab tu ada yang pening. Ada yang pening, ada hak okey. Hak okey kurang, hak pening amat. Jadi dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau ada ahli keluarga kita yang tengok cerita-cerita yang haram, cerita-cerita yang membuatkan nafsu kita naik dan sebagainya, maka kita kena nasihat dia. Wajib kepada kita nasihat. Nasihat kali pertama dengan kata-kata yang lembut, yang kedua kita dengan cara yang keras sikit. Jadi kita tengok sejauh mana kemampuan kita. Kalau mampu tutup TV terus,
itu yang terbaik. Tapi kalau tak mampu, kalau tutup TV nanti kan ayah belah telinga sebab ayah suka tengok. Maka buatlah yang terbaik, carilah jalan macam mana kita nak selesaikan masalah ahli keluarga kita, insya-Allah. Ya, kita banyakkan berdoa, banyakkan berusaha, berdakwah, jangan putus asa. Insya-Allah suatu hari nanti mereka akan kembali ke jalan yang benar, mereka akan kembali tengok ya program-program yang berbentuk agama, tengok Tanyalah Ustaz, tengok Forum Perdana 30 minit bersama Ustaz Don. Wallahu a'lam.